Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua yang sudi singgah ke channel saya untuk mendengarkan kisah-kisah seram. Untuk kisah seram Malaysia yang keempat ni, saya akan berceritakan satu cerita yang agak panjang sikit ya. Cerita ni bertajuk kisah seram rumah sewa ataupun penunggu rumah sewa lah. Cerita ni agak panjang, jadi tanpa membuang masa, mari kita dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku dengan keluarga aku telah berpindah ke rumah sewa baru. Rumah sewa sebelum ini tuan dia nak bagi anak dia duduk pula. Aku tak boleh buat apa, jadi nak tak nak memang kena pindah juga. Mujurlah dapat rumah sewa ini, cuma agak jauh dari tempat kerja aku. Bukan saja jauh dengan tempat kerja aku, jauh jugalah dengan hendak hantar anak-anak ke sekolah. Tapi tak apa, kenalah berkorban sedikit. Isteri aku pun tak merungut. Takkan aku nak kena merungut panjang kan? Dapat rumah, harga sewanya lebih murah dari sebelum ini pun dah cukup baik. Cuma rumah ini tidaklah cukup besar, namun bolehlah kami empat beranak berlindung. Ketika baru-baru pindah memang agak penat, jugalah disebabkan kena punggah segala-gala barang. Semua itu mesti disusun dan dikemaskan semula. Biasalah, menjadi hal yang normal apabila sudah berpindah. Hari berganti hari, isteri aku pun mula memberitahu dia ada terdengar ada orang mandi tengah-tengah malam di bilik air. Aku tak ambil berat sangat hal begitu dan aku beritahu itu mungkin perasaan dia sahaja. Bukan apa, awal-awal pindah tiada apa-apa kejadian pelik pun berlaku. Anak-anak aku okey, cuma isteri aku yang sahaja melalut dan bukan-bukan. Dia ada beritahu aku yang juga dia bermimpikan makhluk pelik, hantu, jembalang lah, macam-macam hal betul, kan? Selepas itu, katanya lagi terdengar pula orang mencuci pinggan mangkuk di dapur sehinggakan aku sudah mula naik rimas dengan sikap dan perangai isteri aku sendiri yang sudah tidak keruan itu. Puas aku menasihatinya agar tidak ikutkan perasaan. Semua itu akan memporak-perandakan hidup. Selama ini pun di rumah sewa sebelum ini elok sahaja, tiada apa-apa kejadian. Semuanya baik-baik belaka. Isteri aku pun kadang-kadang naik angin dengan aku. Dia melenting kat aku dan katanya aku ni tak percayakan dia. Macam mana aku nak percayakan benda-benda tahyul tu? Itu semua mainan perasaan. Kalau asyik duk ikut dan duk layan perasaan, makin menjadi-jadilah ya. Dan pada satu malam, aku duduk di beranda bertemankan sebatang rokok. Anak-anak aku semua sudah tidur. Kerja aku hari ini shift siang, jadi aku boleh pulang rehat. Kerja jadi pengawal keselamatan ini siapa cakap tak penat? Penat juga tahu. Aku melontarkan renungan mataku pada pohon ara di hadapan rumah sewa ini. Kadang aku terfikir juga kenapa tuan rumah ini tanam pokok besar gedabak sehingga terlindung rumah. Ialah, rumah ini seolah-olah berpagar pohon-pohon. Barangkali kalau postman nak cari rumah pun boleh tak jumpa. Apatah lagi rider-rider GrabFood. Kalau dia orang nak hantar memang tak jumpa lah kan. Saat fikiran aku menerawang, aku terasa pipi aku ditampar mulus oleh angin sepoi-sepoi bahasa yang datang entah dari mana. Namun bulu-bulu roma secara tiba-tiba merinding yang tidak aku tahu kenapa. Puntung rokok yang aku kepit di antara celah jari aku lontarkan ke tanah. Terlihatlah percikan bara dari puntung itu. Kemudian aku merasakan keadaan hening, begitu hening, seolah-olah tiada suara apa pun yang kedengaran. Ia begitu sunyi, seperti cengkerik membisu, angin pula membeku. Sorotan mata aku terpaku pada pohon ara di hadapan rumah.
Aku tidak tahu kenapa aku langgut memerhatikannya sembari tangan mula menggigil. Lalu aku beristighfar, Astaghfirullahalazim. Andai aku turut, mungkin aku akan hanyut akan sesuatu yang akan membawa aku ke dalam perasaan yang bukan-bukan, memikirkan sesuatu yang tiada menjadi ada. Aku menidakkan perasaan aku sendiri. Lalu aku berpaling lantas, bingkas bangun dari dudukku. Aku masuk ke dalam rumah bersama kemelut perasaan yang tiba-tiba gundah. Sebenarnya, aku menafikan apa yang aku lihat tadi, apa yang mata aku nampak. Semua itu membuatkan aku cuba lari dari sesuatu yang aku kira akan memburukkan lagi keadaan. Kalau aku yang tidak kuat, aku risau isteri dan anak aku sendiri tidak akan betah tinggal di rumah sewa ini. Jadi, ini adalah part yang pertama macam mana dia punya intro tu agak panjang jugalah ya. Belum sampai pada part yang menyeramkan, adalah sikit-sikit seram pada hujung-hujung tu cerita kan. Dia tinggal satu rumah sewa, yang depan rumah sewa tu ada pokok ara yang besar-besar. Ya, jadi bayangkanlah kita tinggal kat rumah yang begitu ya. Pada saya kalau boleh tak nak lah, kalau ada pokok-pokok besar tu saya memang cantas terus lah kan. Okey, jadi kita pergi ke part yang kedua. Okey, untuk part yang kedua ini, kita akan mulakan sekarang ya. Tiba-tiba perut aku memulas, senak begitu terasa, lalu aku terus bangkit dari katil untuk ke tandas yang berada di luar. Tandas yang berada di bahagian dalam rumah tersumbat. Lori kumbahan yang sepatutnya datang tadi siang tidak muncul. Sakit pula hati aku. Isteri aku turut terjaga setelah menyedari aku mengadu. Dia tanya aku hendak ke mana. Jadi aku beritahu hendak ke tandas. Dia menyatakan tandas dalam rumah kita kan rosak. Yelah, itu aku tahu. Aku hendak pergi tandas di luar. Tanpa berlengah lagi, aku terus menghayun langkah ke bahagian dapur. Di tepi pintu dapur terdapat suis lampu jamban. Lalu aku pun tekan sembari menolak daun pintu setelah aku membuka selak dengan tangan yang satu lagi. Kepala aku pun terjenggol mengintai jamban yang jaraknya 10 meter dari rumah. Di tepi jamban kiri dan kanan ada pokok pisang. Di belakang jamban itu juga ada pohon pisang. Namun malangnya jamban itu gelap. Jamban biasalah, jamban kampung yang tak ada lampu. Tak menyala pula lampu ni. Dah kenapa? Aku mengomel sendiri di hati. Yalah, dah buka suis tapi lampu tak hidup. Takkan aku nak bergelap melepaskan hajat? Perut aku dah tak tahan sangat ni. Lainlah kalau siang hari boleh bawa bincang, ini waktu malam, keadaan yang begitu sunyi. Kerana tidak tahan sangat, aku terpaksa redah. Memang aku tak ada pilihan. Jikalau tidak mahu terkucil di tepi dapur, itu seandainya melakukan percubaan mencari lampu picit. Aku terus menuju ke jamban sambil ditemani balam-balam cahaya bulan. Terkocoh-kocoh aku ke pintu. Memang suatu nikmat bila sudah meleraikan senak. Cuma satu hal yang buat aku kurang selesa. Aku mendengar bunyi sesuatu yang bergesel dengan dinding zinc jamban ini. Aku cuba optimis, barangkali itu dari daun pisang yang ditiup angin. Aku lekas-lekas cebok, tapi makin galak bunyi itu kedengaran. Kali ini ia semakin kasar, seperti dicakar-cakar dari luar. Bertambah meremang bila aku terdengar pula suara seperti kucing yang riuh bertengkar kemudian hilang kesayupan. Jantung aku kini memang berdetak laju, bagaikan dipam. Rimas semacam terhadapan dengan situasi tersebut. Bukan apa, inilah pertama kali aku guna jamban di luar rumah pada waktu tengah malam tanpa lampu.
Lagi pula, aku belum tahu tentang apa-apa yang misteri di rumah sewa ini sejak dari awal kami menyewanya, melainkan sesuatu yang menakutkan aku di hadapan rumah yang pernah aku lalui. Peristiwa di pohon ara itu. Tapi itulah hal tersebut aku tidak panjangkan pada isteriku. Aku tidak mahu menumpahkan minyak di atas bara api. Aku tahulah isteri aku tu bagaimana dia akan bertambah panik apabila mendapat tahu bahawa aku juga berhadapan dengan situasi yang sama. Maksudnya macam kena ganggu jugalah. Namun hakikatnya aku turut merasai sesuatu yang aneh tentang rumah sewa ini. Sangat aneh kerana ketika aku melangkah keluar dari laman itu, aku merasakan seperti ada sesuatu yang mengekori. Lalu aku pun mempercepatkan langkah. Saat aku masuk ke ruang dapur, aku terus mengelak pintu. Tapi tiba-tiba aku terperanjat. Mana taknya aku dengar pintu dapur diketuk-ketuk. Aku mula curiga entah siapa yang datang melalui pintu belakang. Tengah malam pula, ketukan tanpa suara, tanpa salam. Memang sangat hairan. Cuma aku ni tetap nak tahu siapa yang ketuk pintu. Pintu terus diketuk dan aku masih berdiri dan berkira-kira hendak membukanya ataupun tidak. Lalu aku tidak dapat menahan diri dari bertanya, "Siapa tu?" Serta-merta bunyi ketukan itu terus membisu tanpa jawapan. Allahu Akbar. Tapi jantung aku sekali lagi dikejutkan dengan bunyi sesuatu yang jatuh di atas lantai. Bunyinya seperti periuk yang terhempas, kemudian disusuli pula semua perkakas dapur diselerakkan. Memang bunyinya sangat riuh dan kacau. Tidak hanya itu, bunyi pinggan mangkuk kaca berderai jelas tertangkap di halua telinga aku ini. Semua itu bersatu. Bulu roma aku sedari tadi tegak tidak segan turun lagi. Peluh setia merinit di dahi aku, lalu aku menyekanya. Berdebar-debar sungguh aku rasakan seolah-olah jantung hendak pecah. Adrenalin dalam badan aku mengalir laju, menyebabkan nafas aku turun naik dengan laju. Aku cuba kawal perasaan. Kalau boleh, aku tidak mahu terlihat cemas tatkala berhadapan dengan situasi begini. Ya Allah, ini cuma hayalan. Ini hanyalah cubaan. Aku merintih di dalam hati aku sendiri. Saat aku menoleh ke belakang dengan laju, bunyi itu pun lenyap. Tanpa berlengah, aku terus membuka langkah masuk ke bilik. Aku tidak mahu terus-menerus diganggu. Bila sampai di pintu bilik, aku hela nafas. Tenangkan diri, lampangkan dada. Keluhku. Aku tidak boleh lemah. Aku kena kuat. Aku kan pengawal keselamatan. Di tempat kerja aku boleh relax saja. Takkan di rumah aku tak boleh menghadapinya. Kan, soal aku sendiri memberikan keyakinan pada diri sendiri. Masalahnya di tempat kerja kau tu cuma kau terdengar bunyi dan suara misteri saja. Tapi di rumah ini pula kau pernah nampak kelibat. Mana tahu selepas ini berdepan pula. Kata-kata dalam kepala aku membuat aku bertambah resah. Persetanlah semua itu. Minta dijauhkan. Daun pintu bilik aku kuat. Lalu aku melihat batang tubuh isteriku yang sedang terbaring lena. Duk-duk, duk-duk, duk-duk. Debaran jantungku tadi mula sedikit demi sedikit reda. Aku pun menghenyak punggung di birai katil sebelum aku menyambung tidur. Syami! Aku terperanjat sekali lagi bila nama aku pula diseru. Kedengaran sayup-sayup dan suara itu tidak dapat aku pastikan sama ada milik suara lelaki atau perempuan. Ia berbisik. Aku tidak mahu melayaninya, lantas aku pejam mata rapat-rapat sembari memekup telinga. Resahnya, aku hendak melalui hari-hari yang mendatang. Ini adalah part yang kedua. Jadi macam mana? Ada rasa berdebar tak cerita ni? Jadi kita teruskan dengan part yang ketiga.
Perasaan aku berkenaan hal malam tadi masih bingung dan terbayang-bayang di kotak minda. Sehingga ke tempat kerja pun Pak Hamid menegur aku. Mungkin dia rasa aku akan perubahan aku yang lebih banyak termenung dari biasa. Aku cuba menyembunyikan resah aku, tetapi dia dengan pantas menyela. Dari tadi aku tengok kau gelisah je. Kenapa, Syami? Ada sesuatu yang tak kena ke? Atau kamu cuba menyembunyikan sesuatu dari pengetahuan aku? Tanya Pak Hamid sambil menyenyehkan puntung rokok ke bekas. Aku menghela nafas dan hembus serentak. Kiranya aku menghempas keluhan yang berat sehingga membuatkan Pak Hamid mengangkat keningnya. Dia pun menghulurkan kotak rokoknya. Aku menggiling, tak ada mood pula nak sedut. Sepanjang saya kerja di sini, tak pernah pula kena kacau. Tapi di rumah saya tu seperti ada sesuatu yang mencurigakan. Saya sendiri pun tak faham lah, Pak Hamid. Saya dah penat lah nak pindah. Aku meluahkan kepada Pak Hamid menagih pendapatnya. Maksud kamu, rumah yang kamu tinggal sekarang ni berhantu? Begitu ke, Syami? Pak Hamid pula menyoal aku. Sekali lagi aku menghempas nafas. Sesak pula dada ini untuk menerangkan keadaan sebenar kepada Pak Hamid. Saya nampak sesuatu di sana. Saya sendiri tak pasti itu cuma hayalan ataupun jelmaan. Apa yang saya rasa memang membuatkan saya tertanya-tanya. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah itu? Ujarku mengambil kotak rokok apabila Pak Hamid pun bertindak balas pada persoalan. Maka aku berminat pula hendak berasap. Rumah yang kamu sewa di ujung kampung tu memang tak ada sesiapa yang berani menyewa. Itu pasal aku pun hairan bagaimana kamu boleh bersetuju tinggal di situ. Sedangkan banyak lagi rumah lain yang kamu boleh menyewa. Betul tu Pak Hamid. Tapi kat situlah sewanya murah. Itu sajalah yang paling dekat dengan tempat kerja. Lagipun saya tak tahu yang rumah itu pelik. Ujarku membuatkan Pak Hamid senyum sengit sahaja. Apa hendak dihairankan? Rumah itu sudah lama terbiar. Tak ada penyewa. Sudah tentu ada yang menumpang. Biarlah dia. Telah Pak Hamid setelah ketawa kecil. Pak Hamid ni pula sempat pula berseluruh. Aku sedang gelisah ni. Suka-suka hati Pak Hamid saja cakap supaya aku membiarkan begitu sahaja. Aku sudah bingung memikirkan cara untuk menghindari gangguan tersebut. Malah Pak Hamid seolah-olah tidak serius. Ish, sakit pula hati aku ni. Pak Hamid lainlah, orang yang berani. Ucapku, tetapi pantas Pak Hamid menyela. Jadi, kamu takut? Kalau takut, bermakna kamu membiarkan mereka menguasai diri kamu. Beritahu Pak Hamid segera bangun. Kepalanya terjegul-jegul melihat ada kenderaan yang ingin masuk ke kawasan gudang ini. Dia pun melangkah membuka pintu pagar. Pak Hamid kembali semula dan dia menepuk-nepuk belakang aku seraya berkata, "Ingat Syami, syaitan ni memang suka memanipulasikan kita. Jangan mudah terpedaya," sambungnya. Punggung aku terasa kebas. Aku pun bangun hendak pergi ke tandas. Apa yang Pak Hamid cakap itu memanglah betul, tapi dia tidak ada langsung keinginan untuk membantu. Ke memang dia tak faham? Ish, mustahil lah. Dia tidak memahami apa yang aku lalui. Lagipun dia kan orang lama. Aku terus menghela langkah ke tandas. Sebab saja aku hendak memasukinya, aku terdengar keriuk engsel pintu tandas di dalam. Ada orang ke? Fikirku. Tengah hari ni terik ni terasa pula hendak membuang air kecil. Aku banyak minum air. Ketika aku berada di dalam, aku lihat pintu tandas semua tertutup. Bertanda merah memberi maksud sedang ada orang di dalam. Macam biasalah, walaupun itu sudah memberikan isyarat ada orang, aku tetap juga bertanya, "Ada orang ke?"
Soalku. Ada. Parau suaranya. Jadi aku berganjak pula ke pintu tandas sebelah. Soalan yang sama aku ajukan sambil cubaan menolak pintu. Aku berpendapat mungkin itu tersilap. Ada orang ke? Tanya aku lagi. Ada. Parau, suara itu sama saja. Aku tidak tertahan lagi. Hampir terkucil aku jadinya. Sudahlah, keadaan redup saja. Lampu tandas tidak menyala. Suram-suram aku merasakan, cuma entah kenapa di dalam tandas tersebut suhunya dingin. Bang, cepat sikit boleh tak bang? Tak tahan dah ni bang. Pinta aku, padahal aku sebagai lelaki kalau sudah tiada pilihan, pergilah lepaskan di mana-mana. Tiada respon yang aku terima kecuali kunci kedua-dua pintu tandas itu terbuka sendiri. Aku menanti dengan sabar agar pengguna tandas itu keluar. Malangnya tidak juga keluar. Cuma aku rasa curiga. Apa yang dibuat oleh orang itu? Di atas tandas itu ada ruang. Jadi kalau ada orang bercengket dan panjat sedikit, pasti dapat melihat siapa di dalam. Namun aku cuma menanti sahaja. Kenapa tak keluar lagi? Aku dah tak tahan dah ni. Aku merungut, namun tiada respon juga, melainkan muncul aroma yang menusuk rongga aku. Ia begitu busuk sehingga hampir membuatkan aku termuntah. Busuknya. Bentak aku, sungguh tidak tertahan lagi sembari menutup hidung. Kemudian halwa telinga aku menangkap bunyi dinding-dinding tandas yang dibuat dari jenis perabot itu telah dicakar-cakar. Seriau menjarum rasaku. Ini sudah pelik dugaku. Entah bagaimana, aku rasa ingin mendongak kerana aku rasa ada sesuatu sedang memerhati aku di atas tandas itu. Dan jantung aku terus berdetak bagaikan dipam. Alangkah terkejutnya aku melihat kepala yang bermata merah dengan rambutnya panjang murai turun ke lantai tandas. Perlahan-lahan rambut itu memanjang. Bulu roma aku habis tegak berdiri, tak reti turun lagi. Otak aku pula seolah-olah membeku dan tidak tahu hendak bertindak apa-apa lagi. Dengan jelas aku melihat wajah yang bersopak itu sedang menyeringai menunjukkan taringnya. Tiba-tiba kaki aku pejal bagaikan digam. Langsung tidak dapat bergerak sehinggalah aku merasakan keadaan sekeliling seperti berpusing-pusing dan terus gelap gelita. Ini adalah part yang ketiga. Jadi macam mana? Suspend tak cerita dia? Jadi kita yang ini saya rasa saya yang baca pun agak suspend juga cerita dia ni. Jadi harap korang semua enjoy ya. Jadi saya akan teruskan untuk cerita yang keempat. Seperti terdengar halus-halus suara sedang memanggil namaku. Terasa pipiku ini pula ditampar-tampar. Kepala aku terasa sakit, mungkin terhantuk di mana-mana agaknya. Semakin lama nada itu semakin jelas. Syami, bangun, Syami. Telinga terasa berdengung dan tidak berapa lama kemudian bunyinya nyaring bagaikan stesen televisyen tiada siaran itu akhirnya berhenti. Akhirnya halwa telingaku dapat menangkap suara seperti bergaung itu. Berat sungguh kelopak mata ini ketika hendak dibuka, seperti ditekan oleh sesuatu. Lalu lambat-lambat ku celik. Lalu aku nampak kelibat Pak Hamid berada di sisi aku. Aku tidak tahu berapa lama aku terbaring di dalam tandas itu. Kenapa Syami? Apa yang berlaku? Soal Pak Hamid menatap aku dengan penuh keheranan. Kalau dia berkerut dahi melihat keadaan aku, apatah lagi aku yang mengalaminya. Saya tak tahulah Pak Hamid, jawabku sambil aku bangkit bersama tubuh yang lemah seraya dipapah oleh Pak Hamid. Dah. Jom keluar sini. Ajak Pak Hamid.
Tapi aku rasa ada sesuatu yang belum lunaskan. Rasanya aku ketandas untuk buang air kecil, tapi tak pasal seluar aku telah kebasahan gara-gara terkejut dengan insiden itu. Jap Pak Hamid, jap. Saya nak buang air tadi sebenarnya. Allahu Akbar. Balas aku lalu melangkah ke pintu tandas. Perasaan cuak tentang apa yang terjadi cuba aku abaikan. Hakikatnya aku segan sebab aku terkucil di dalam seluar. Kau tak payahlah nak beralasan. Seluar kau pun dah basah. Garanti kau terkencing dalam seluar sebelum aku sampai. Geling Pak Hamid. Aku pula jadi malu dan aku perlu selesaikan semuanya. Selepas aku ganti seluar, aku kembali ke pondok pengawal. Di situ Pak Hamid telah memenanti aku. Mungkin dia ingin tahu apa yang sebenarnya telah berlaku agaknya. Saya minta maaf Pak Hamid sebab ambil waktu lama, menyusahkan Pak Hamid pula pergi cari saya. Kalau tak ada Pak Hamid, tak tahulah apa yang akan jadi pada saya. Mungkin lena sampai besok malam dalam tandas kot. Beritahuku sembari melaburkan punggung di kerusi. Tak ada yang sampai besok. Pasti aku pergi cari kau. Itulah pelik juga, kau tak boleh balik ke pos. Itu sebab aku pergi cari kau. Apa hal kau sebenarnya ni, Syami? Hingga macam sampai pingsan dalam tandas tu. Soal Pak Hamid sambil mengerut dahinya sendiri. Kalau saya beritahu Pak Hamid pun bukannya Pak Hamid nak percayakan saya. Yelah, apa pula tanggapan orang Pak Hamid terhadap saya kan? Belum apa-apa, aku sudah prejudis terhadap Pak Hamid. Bukan apa, aku telah menanam perasaan skeptikal. Pak Hamid angkat kening. Aku tidak tahu apa yang sedang berada di dalam karung otaknya. Apa yang aku rasakan, mungkin Pak Hamid sukar memahami aku, atau mungkin juga dia sengaja buat-buat tidak tahu. Susah betul apabila aku telah mula berkongsi cerita dengan Pak Hamid tentang kejadian aku di rumah sewa. Aku memang tidak tahu apa yang difikirkan Pak Hamid. Cuma aku ingin mencari penyelesaian sahaja. Aku ni bukan apa, Syami. Aku tidak mahu apa yang mengganggu fikiran kamu akan merosakkan diri kamu sendiri nanti. Balas Pak Hamid melakarkan wajahnya yang serius tiba-tiba. Apa maksud Pak Hamid? Saya kurang faham. Aku tidak basa-basi lagi. Memang aku ingin tahu sangat apa yang berada di benaknya. Dia merenung aku lalu menggiling seolah-olah aku bakal melakukan kesilapan besar di dalam hidup aku. Manalah aku tahu tentang apa yang bakal berlaku pada masa hadapan. Disebabkan itu, aku meminta penjelasan. Aku melontarkan pandangan aku pada redup pohon pisang yang terdapat di tepi pagar gudang ini. Aku menghempas nafas berat setelah melihat ekspresi wajah yang diberikan oleh Pak Hamid yang mengheret perasaan aku pada dinding penasaran. Kamu tahu tak apa yang kamu lakukan, Syami? Apa yang penting, kamu mesti kuatkan semangat. Jangan lemah. Pesan Pak Hamid. Ini lagi membuatkan aku sangsi. Pesanan demi pesanan diberikan. Satu apa saranan pun tak. Rasanya tidak berputik di mindaku. Payah. Tolonglah Pak Hamid. Jangan buat saya keliru. Lebih baik berterus terang saja. Pintaku mengharapkan kebenaran. Sebenarnya kamu yang patut berterus terang dengan aku, Syami. Bukannya aku. Pak Hamid seperti marah pada aku dan aku tidak pula tahu apa yang cuba disampaikannya. Aku benar-benar keliru. Apa lagi Pak yang Pak Hamid nak tahu daripada saya? Sejujurnya saya keliru sekarang ni. Aku bangun dan berdiri di pintu pondok pengawal. Kamu nampak sesuatu dalam tandas, betul kan? Sela Pak Hamid. Memang itu yang tidak aku ceritakan pada Pak Hamid. Ya, aku melihat sesuatu yang di luar jangkaan aku sendiri.
Sesuatu yang mendebarkan dadaku. Selama ini tidak pernah aku melaluinya di sini, tetapi ini telah memancing aku ke satu daerah pergelutan yang penghujungnya tidak pasti. Macam mana Pak Hamed tahu? Soal aku. Keheranan. Ekor mataku tajam menatapnya. Dia pula seolah-olah ingin mencungkil segala yang aku pendamkan. Aku pun melarikan pandangan sambil menggeleng perlahan. Aku jumpa kamu yang dah pingsan. Memanglah tu, adalah yang tak kena tu. Sempat lagi dia berseluruh. Aku tidak dapat menduga ragam Pak Hamid ini. Tidak stabil langsung mood saya. Sekejap serius, sekejap lawak. Tapi apa yang aku faham, Pak Hamid yang berkumis tebal ni suka berseluruh. Wajah nampak sahaja garang, tapi suka mengambil berat tentang aku rakan sekerjanya. Aku memang menghormatinya dan dia pun akan pencen tidak lama lagi. Aku menggumam kerana ia menjentik perasaan. Yelah, jangan marah macam ni. Tapi ni betul aku nak beritahu kamu. Di gudang ni memang kamu belum pernah mengalami hal-hal aneh. Kan? Baru tadi kamu disakat, betul tak? Aku pun mengangguk bagi mengiyakan apa yang dikatakan. Tapi benda tu sebenarnya mengikut kamu sampai ke sini. Tokok Pak Hamid membuatkan biji mata aku terbuntang. Apa maksud Pak Hamid? Lain benar hujahnya. Kata-katanya itu membuatkan aku menelan air liur. Karung otak aku pula cuba menyimpulkan bahawa Pak Hamid bukanlah sembarangan orang. Di saat itu juga, bulu roma aku kembali menegak ketika Pak Hamid berkata begitu. Aku juga telah mula merasakan setiap pergerakan aku seolah-olah sedang diperhatikan. Detak jantungku mula memencut denyut. Duk-dak, duk-dak. Kamu kenapa? Soal Pak Hamid. Dan sejurus itu peluh mula merenik di dahi. Aku cuba selindungkan rasa kurang selesa, namun Pak Hamid pantas menduga perubahan aku yang gelisah. Tak ada apa-apa. Saya rasa tak sedap badan Ujarku sambil memerhati Pak Hamid menuangkan air ke dalam gelas. Aku perhatikan mulutnya terkumat kamit sambil menghalakan minuman itu di hadapan wajahnya. Tidak lama kemudian, dia meniup gelas yang berisi air mata itu. Minum ni. Tapi sebelum tu, baca bismillah dan selawat 3 kali InsyaAllah. Suruh Pak Hamid sambil menghulurkan gelas itu kepada aku. Perlahan-lahan aku meneguknya. Akan tetapi, sewaktu aku menelan air itu, serta-merta rengkung terasa membahang. Kemudian perut aku mulas dan berasa mual. Dengan pantas, aku terus bangkit dan bergegas keluar pos. Mulut aku terus memuntahkan sesuatu dan kemudian aku rasa seperti masih ada lagi benda yang keluar dari mulut. Aku pun menariknya. Alangkah terkejutnya aku. Ia merupakan gumpalan rambut. Tarik, hampir setengah meter juga panjangnya rambut itu. Ketika ditarik, maka jelas membuatkan urat wajahku berkerut-kerut dan merengkungku pula terseksa perit seolah-olah sedang dibakar oleh api yang marak. Semakin bingung aku rasakan apa sebenarnya yang terjadi padaku. Lantas kotak fikiranku ini juga terus menala pada setiap ahli keluargaku. Apa pula nasib mereka? Badan aku mula berasa lemah, segala sendi pula seperti terkunci. Jadi tamatlah sudah cerita yang panjang ini. Jadi kisah cerita tentang penunggu rumah sewa. Jadi kisah ni tak tahulah, kalau ada sambungan nanti kita akan sambung lagi. Tapi kalau tak ada, setakat ni je lah cerita ni yang saya jumpa dia setakat ni. Kita cerita setakat ni. Jadi terima kasih kerana sudi mendengar cerita ini daripada mula sampai habis. Jadi kalau ada komen-komen yang baik ataupun komen yang membina, bolehlah komen ya. Terima kasih atas sokongan anda semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.